Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzatul Azza binti Effendi yang bernomor matriks BA 2011074. Hari ini saya akan membuat pembentangan subjek statistik dan Islam. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan statistik deskriptif dan inferensial dalam Islam? Bagaimana kedua-dua statistik ini berfungsi dengan ajaran Islam? Beri contoh anda. Definisi statistik deskriptif adalah bermaksud statistik yang digunakan untuk menghasilkan data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, tetapi tidak bermaksud membuat kesimpulan secara lebih meluas terhadap sesuatu populasi. Fungsi statistik ini adalah sebagai penghuraian berbentuk pernyataan terhadap aspek tertentu bagi agama yang berbeza. Selain itu, fungsinya adalah menghuraikan secara komprehensif dalam aspek sejarah, struktur, doktrin dan pelbagai elemen lain tanpa terlibat memberi penilaian. Contohnya adalah Al-Quran juga dapat membuat pernyataan dan penafian, iaitu Al-Quran menyatakan kepercayaan dalam sesuatu agama kemudian diikuti dengan penafian Al-Quran terhadap pernyataan tersebut. Misalnya dalam surah Al-An'am ayat 100, hal ini membuktikan bahawa Al-Quran tidak membiarkan perkara yang batil itu dinukilkan tanpa menafikan kebatilan tersebut dengan memberi hujah-hujah yang jelas. Akhir sekali, jelaslah bahawa Al-Quran menggunakan metod perbandingan deskriptif terhadap agama-agama semata-mata dalam bentuk pernyataan tanpa mengemukakan apa-apa ulasan. Seterusnya, statistik inferensial bertujuan untuk menganalisis data dan membuat kesimpulan yang berkaitan dengan anggaran atau julat parameter dan ujian hipotesis. Fungsi statistik ini adalah dalam ajaran Islam adalah untuk meramal dan mengawal keseluruhan populasi kajian berdasarkan data, gejala dan juga peristiwa yang dikumpul melalui proses penyelidikan. Selain itu, ia juga digunakan untuk menghuraikan perhubungan antara pemboleh ubah dalam kajian serta menghuraikan ciri-ciri sampel yang dipilih daripada populasi. Statistik inferensial juga digunakan untuk melihat perbezaan penggunaan kepada strategi membaca teks berdasarkan gender. Contoh bagi statistik ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran diulang sebanyak 170 kali, namun antara yang paling banyak diulang adalah perkataan ihdina, yakni meminta petunjuk kepada Allah. Ayat ini juga terbahagi kepada beberapa kelompok lain seperti ahadiyah yang bermaksud memohon petunjuk Allah. Ada kalanya perintah Allah dalam petunjuk bentuk salasila atau diulang keseluruhannya sebanyak 3 kali. Hal ini dapat dilihat melalui perkataan ittabi'u, ikutilah, dan attimu, sempurnakanlah, is'alu, tanyalah dan sebagainya. Perintah beribadat kepada Allah juga diulang sebanyak 21 kerana manusia pada hakikatnya tidak ada tugas lain melainkan beribadat kepada Allah. Soalan yang kedua, Islam sebagai sebuah agama mementingkan penggunaan nombor. Bagaimanakah secara falsafah Islam dan nombor bekerjasama? Islam sebagai sebuah agama yang mementingkan penggunaan nombor. Hal ini dibuktikan melalui kajian Al-Quran daripada sudut matematik yang dapat membuka mata masyarakat tentang kehebatan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan sekaligus memberikan kesedaran terhadap kehebatan yang Allah tonjolkan melalui mukjizatnya. Kehebatan susunan Al-Quran adalah berkaitan tentang kehebatan susunan Al-Quran yang ada dan kekal isi kandungannya bersama susunannya sejak daripada zaman Nabi Muhammad SAW sehinggalah ke hari ini. Kepentingan nombor dalam agama Islam ialah untuk menentukan data dalam setiap kajian yang dijalankan. Islam mementingkan penggunaan nombor adalah berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Ma'aruf Muhammad Noor tahun 2000 yang bertajuk Al-Quran Menjana Ilmu Matematik, yang mana beliau telah menyenaraikan semua ayat yang berkaitan dengan matematik yang jelas dituliskan di dalam 52 surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Antara surah itu adalah Al-Baqarah menerangkan 13 ayat yang berunsurkan matematik, diikuti Al-Imran sebanyak 7 ayat dan lain-lain lagi. Tokoh ilmuwan Islam iaitu Al-Biruni adalah pencipta komputer pertama di dunia apabila beliau menemui sifar dan angka 1 dalam formula matematiknya yang berasaskan kepada Al-Quran Al-Karim. Seterusnya, bagaimanakah secara falsafah Islam dan nombor bekerjasama?
Ilmu falsafah wujud sebelum kedatangan agama Islam dan Kristian lagi. Pada awalnya, ilmu tersebut dikuasai oleh pemikiran orang Barat dan agama Kristian. Namun, tokoh-tokoh Islam pada masa itu berusaha menukarkan ilmu tersebut kepada ilmu yang membincangkan tentang ilmu kalam, sehinggalah mewujudkan pelbagai bidang-bidang ilmu baru seperti ilmu berkaitan nombor, iaitu matematik. Kewujudan tokoh terulung Al-Khawarizmi yang memperkenalkan ilmu berkaitan kira-kira terbukti mampu memajukan ketamadunan manusia pada ketika itu. Soalan yang ketiga, adakah nas akli dan nakli menyokong penggunaan statistik dalam agama Islam? Seterusnya, hubungan Al-Quran dan statistik ini sangat penting dan saling menyokong antara satu sama lain seperti mana yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan ila ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yazlimu rabbuka ahada. Maksudnya, dan diletakkanlah kitab yakni catatan ilmu, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya, dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan yakni tertulis, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Bukti yang seterusnya pula melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Maksudnya, ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami, yakni malaikat, selalu mencatat di sisi mereka. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.